Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala aidan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala ta'ala aidan inna ja'alnahu Qur'anan 'arabiyyan la'allakum ta'qilun wa dhakkir fa innadh dhikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana izinnya dapat sama-sama kita bertemu sekali lagi. Alhamdulillah untuk menyambung kuliah tafsir berdasarkan makna-makna dan bahasa Al-Quran yang merujuk pada tafsir Al-Maraghi, insya-Allah. Dan hari ini kita akan sambung surah Abasa. Surah Abasa itu kita dah selesai surah An-Nazi'at. Jadi hari ini kita akan masuk surah yang baru, iaitu surah Abasa. Dalam surah An-Nazi'at dahulu, secara ringkas untuk kita ingat semula, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang keadaan hari kebangkitan, sama seperti surah An-Naba, hari kebangkitan semula, yang mana ketika orang-orang musyrikin, mereka tidak mempercayai tentang adanya hari kebangkitan dan menolak kewujudan hari kebangkitan itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memetik kisah Nabi Musa alaihissalam dan Firaun laknatullah alaih, bagaimana dia menjadi contoh. Firaun ini menjadi contoh manusia yang paling derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah yang dia dapat pada hari akhirat, semua dinyatakan dalam surah An-Nazi'at. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang keadaan hari kiamat dalam surah An-Nazi'at. Termasuklah dua golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang golongan yang bahagia dan golongan yang celaka, yang sesuai dengan amalan perbuatan mereka di dunia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga melarang Nabi SAW untuk menceritakan dengan begitu mendalam hari kiamat, sehingga kan ada yang baginda tidak mampu menjelaskan tentang kedatangannya. Sudah tentu bila orang musyrikin tanya pada Nabi, bila kiamat tu? Nah, itu memang soalan orang kata soalan pembunuh lah tu. Bila tanya bila kiamat, memang tak boleh jawab, sebab kiamat tu kita tak tahu bila. Dan Nabi SAW yang hebat, manusia istimewa, tak tahu apatah lagi kita. Malaikat pun tak tahu. Hanya Allah SWT saja yang mengetahuinya. Jadi untuk mengelakkan Nabi bersedih dengan soalan-soalan orang-orang musyrikin itu, maka Allah berikan Nabi semangat untuk supaya Nabi tidak merasa kecewa, tak rasa frust dengan apa orang kata, apa yang ditohmah oleh orang-orang musyrikin. Baik, itu adalah ringkasan daripada surah An-Nazi'at yang kita dah belajar sebelum ini. Dan insyaAllah hari ini kita akan masuk surah yang ketiga daripada juzuk 30, iaitu surah Abasa. Abasa wa Tawalla. Surah Abasa, nama surah itu pun sendiri satu surah yang unik. Sebab Abasa ini dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab, dikategorikan sebagai fi'il. Fi'il ini maknanya kata kerja. Orang putih kata verb, kata kerja. Kalau nama-nama surah yang lain, boleh kata, kita dalam Quran ada berapa surah? 114 ya? 114 surah. Boleh dikatakan hampir 110 atau 111 surah. Semuanya tajuk surah itu adalah kata nama, ataupun dalam bahasa Arab isim. Orang putih kata noun, kata nama ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, semua tu nama. Ya, lembu, perempuan, wanita, ya. Ali Imran, ahli keluarga Imran. Al-Fatihah, pembuka. Al-Qari'ah, nama kiamat. Jadi majoritinya semua noun, kata nama ya. Huruf pun ada juga. Contoh surah Qaf, surah Sad, itu dua je surah yang menggunakan huruf. Yasin mungkinlah, Yasin, Toha, itu juga. Cuma Yasin, Toha ni dia ada
simbolik tertentu. Ada yang kata dia adalah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikategorikan macam nama juga. Tapi huruf betul-betul qaf lah, qaf, sad, ya. Dan satu-satunya surah yang menggunakan kata kerja surah inilah, Abasa. Tak ada surah-surah lain yang menggunakan kata kerja sebagai tajuk surah. Itu yang uniknya surah ini. Itu satu. Yang kedua, Abasa itu, ya, kalau kita tengok pada maksud dia, dia adalah satu kata kerja yang baik ataupun yang tidak. Yang positif ke yang negatif maksud dia? Negatif. Abasa ni maknanya bermasam muka, berkerut. Kan, berkerut dahi tu kan. Ada orang sarjana berkerut dahi, tengok. Serius Ustaz, bila Ustaz ceramah macam tu berkerut. Kan, nak menghayatinya tu kan. Tapi itu tidaklah negatif. Itu sebab kita nak fokus, jadi berkerut dahi kita pun tak perasan kita berkerut. Tapi yang ini Allah SWT tegur Nabi sebab Nabi berkerut muka dan bermasam muka terhadap seseorang. Terhadap seseorang. So itu kalau kita tengok ayatnya, kita teruslah masuk Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dua ayat dulu Dia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berpaling dia bermasam muka atau berkerut dan berpalingkan mukanya. Bila dia buat macam tu? Bila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam buat begitu? An ja'ahul a'ma. Ketika datangnya kepada baginda orang buta. Al-a'ma. Al-a'ma dalam bahasa Arab maknanya orang buta. Okey, penglihatanlah orang buta, ya. Jadi adakah Nabi ini memang tak layan orang buta? Tidak. Nabi bukan seorang yang menganaktirikan sesiapa. Tidak. Ya. Bagi kita mungkin dia benda tu remeh. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah besar, kerana baginda adalah contoh tauladan. Jadi Allah turunkan surah ini sebagai teguran pada Nabi, bukan untuk memurkai Nabi, tetapi sebagai menegur Nabi supaya memperbetulkan balik keadaan tersebut. Siapakah orang buta tersebut? Nama dia, nama penuh dia adalah Ibnu, ada yang mengatakan namanya Abdullah Ibnu Ummi Maktum Amir Ibnu Qais. Tu dia, ada lagu sekali, cerita sejarah kan, dia ada lagu. Okay. Sekali lagi saya sebut namanya. Sorry lah, Ustaz ni masih ketawa tuan-tuan. Abdullah Ibnu Ummi Maktum Amr Ibnu Qais radhiyallahu anhu. Dah silent kan? Okey. Jadi Ibnu Ummi Maktum, itu namanya, Ibnu Ummi Maktum. Kami di USIM ada satu pusat di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Saya fakulti lain lah ni, Fakulti Quran dan Sunnah. Dia ada satu center, satu pusat, Pusat Ibnu Ummi Maktum. Kenapa kita buat pusat itu, center itu? Untuk menyantuni OKU, termasuklah anak-anak autism. Saya ada sebut itu kan, di USIM ada anak autism, ada yang pakai paru-paru bateri pun ada, belajar di USIM. Subhanallah, ya. Terus semangatlah pada anak-anak kita tu yang tak sihat tu pun nak belajar universiti. Anak kita yang normal, yang sihat walafiat tu lagilah sepatutnya kan. Itulah. Tapi itulah nak katanya Ibnu Ummi Maktum ni, siapa orang dia ni? Tadi saya sebut nama kan. Kita ringkaskan nama dia panjang. Kita ambil dia nama Ibnu Ummi Maktum sajalah. Dia siapa? Dia ni adalah anak lelaki kepada bapa saudara Khadijah radhiyallahu anha. Maknanya dia bukan orang lain tu. Anak lelaki kepada bapa saudara. Apa maksud? Apa maksud? Anak lelaki kepada bapa saudara. Sepupu kan? Orang Melayu sepupu, sebab tafsir ni dia terjemah daripada bahasa Arab. Jadi bahasa Arab dia tak ada sepupu. Macam kita sepupu, 2 pupu, 3 pupu. Macam-macam pupu kita ada. Tapi bahasa Arab ni dia tak ada benda tu. Jadi dia sebut anak lelaki kepada bapa saudara. Maknanya sepupu Khadijah tu, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Maknanya dia bukan orang lain. Dia saudara mara Nabi juga. Maknanya Nabi bukanlah bencikan dia, tidak. Tapi ada peristiwa yang berlaku.
Dan dikatakan bahawa Ibnu Ummi Maktum ni adalah golongan muhajirin yang pertama. Golongan muhajirin pertama ni adalah, kita tahu Nabi bukan Nabi lah sendiri, tapi sahabat-sahabat berhijrah ke Habsyah kan. Di awal tu sebelum pergi Madinah, Habsyah 2 kali kan hijrahnya. Madinah tu kali ketiga sebenarnya, tapi hijrah Madinah tu pertama bagi Rasulullah lah, sallallahu alaihi wasallam. Tetapi maknanya Ibnu Ummi Maktum ni bukan orang yang biasa-biasalah, dia orang luar biasa sebab dia antara orang yang awal masuk Islam. Ya, dan dia adalah orang yang berhijrah. Sudah tentu dia orang yang buta, dan Nabi SAW kerap kali mewakilkan kepadanya untuk menjadi imam salat di Masjid Nabawi Asy-Syarif dan juga muazzin selepas Bilal Ibn Rabah. Maknanya dia adalah orang yang hebat sebenarnya. Dia adalah orang yang hebat, ya, bukan sebarang-sebarang orang, ya. Tapi ialah yang peristiwa yang menyebabkan Nabi berpaling tu apa sebab? Ada satu hari ketika di awal Islam lah, bukan masa lepas dia jadi imam apa tu, tak, itu kemudian lah, bila Allah dah tegur Nabi, maka Nabi semakin baik dengan dia, semakin rapat dengan dia kan. Tapi ketika di Mekah, satu hari Ibnu Ummi Maktum jumpa Nabi SAW. Datang jumpa Nabi bukan sahaja datang nak borak-borak kosong, tak, tapi datang jumpa Nabi tu untuk mencari ilmu. Maklumlah, di awal Islam itu sudah tentu sahabat-sahabat teruja untuk mendapatkan ilmu kan, nak dapatkan wahyu daripada Allah. Apa yang wahai Rasulullah, apakah wahyu yang datang pada engkau, sampaikanlah pada kami kan. Macam kita lah sono nak dengar tafsir Quran, nak dengar belajar, walaupun Quran itu dah beribu-ibu tahun, tapi tiap-tiap kali kita belajar. Dah berapa tahun dah Ustaz berada di Surau Sri Sarjana ni, dah masuk 2020 dah, wawasan 2020 dah, Alhamdulillah. Tapi kita masih lagi mendahagakan ilmu Al-Quran itu. Sebab itu dipanggil mukjizat Al-Quran ni, miracle. Mukjizat ni orang putih kata miracle lah. Satu benda yang sangat luar biasa dan menakjubkan. Sebab dah turun lama tapi ilmunya sentiasa ditagih. Sentiasa kita mengharapkan ilmu itu. Jadi begitu juga sahabat ni. Ialah dia buta kan. Kita pun saya dah cakap tadi, dia buta kan. Macam Khalid Baskers lah. Khalid Baskers lah. Nyanyi bukan main sedap Khalid Baskers kan. Tapi dia buta. Macam mana dia hafal lirik tu kan. Kita kalau tengok memang kita pun tak hafal kan. Lagu apa pun kita tak ingat. Ya, tapi dia Masya Allah orang buta tapi boleh mengingat lirik-lirik lagu. Dan lagu-lagunya banyak yang bermanfaat lah saya tengok ya. Jadi Ibnu Ummi Maktum ni, dia datang jumpa Nabi. Ialah dia tak tahu Nabi sedang buat apa. Apa Nabi buat ketika itu, tuan-tuan dan puan, ayah dan bonda sekalian? Apa Nabi buat ketika itu? Ketika itu Nabi sedang sibuk berdakwah kepada pemimpin-pemimpin Quraisy. Antara pemimpin Quraisy yang Nabi dakwah ni, antara nama-nama yang disebut dalam tafsir ini, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal ibnu Hisham. Abu Jahal popular. Abu Jahal tu nama gelaran dia. Kalau ikut nama betul dia, Omar ibnu Hisham. Omar ibnu Hisham. Sebab itu Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, Islamkanlah salah seorang daripada dua Omar. Islamkan salah seorang daripada dua Omar. Siapa dua Omar itu? Omar ibnu Hisham, iaitu Abu Jahal. Malanglah nasib Abu Jahal ni, tak dapat hidayah pada Allah. Tapi yang dapat hidayah siapa? Omar ibnul Khattab. Hidayah yang dia dapat, Masya Allah, bukan setakat hidayah Islam, tetapi yang menjadi khalifah yang terhebat dan jasadnya ada di sebelah Rasulullah. Itu yang sangat-sangat hebat. Maknanya doa Nabi itu bukan satu doa yang sekadar mengislamkan orang itu, tetapi menjadikan dia seorang sahabat yang dijamin masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hebatnya. Tapi malang bagi Umar ibnu Hisham lah, iaitu Abu Jahal mati dalam kufur. Selain daripada itu, Abbas bin Abdul Muttalib, Umayyah ibnu Khalaf, Al-Walid bin Al-Mughirah. Ini semua ni menteri-menteri kabinet. Tak ada yang diletak jawatan, tak ada Ini semua menteri kabinet Quraisy ini semua. Ya, menteri-menteri kabinet Quraisy ini memang itulah target Nabi. Sebab apa? Kepimpinan-kepimpinan Quraisy ni, apabila orang kata Nabi dakwah pada mereka, sebab apa? Sebab pemimpin Quraisy ni dia mempunyai pengaruh yang hebat kan. Apa saja mereka buat akan diikuti oleh orang-orang di bawah, pengikut-pengikut di bawah dia. Jadi sebab itu Nabi SAW target pemimpin Quraisy ni. Lupa saya nak sebut satu lagi tadi, Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas apa? Pakcik Nabi. Abbas masuk Islam lah selepas itu. Jadi itu antara pemimpin Quraisy, bukan calang-calang orang.
Kerana apa? Kalaulah Islam pemimpin-pemimpin ini, maka orang bawahnya akan Islam juga. Macam kita belajar sejarah dulu, sejarah tanah Melayu kita ni, kan? Para Meswara tu macam mana masuk Islam, kan? Asalnya Melayu tapi Hindu agamanya, kan? Kalau tak dia tak masuk Islam, apa agama kita agamanya sekarang ni? Na'udzubillah min zalik, kan? Nah, itu aja kita fikir tu. Alhamdulillah, dengan adanya izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita yang ada di tanah Melayu ini, di Malaysia ini, ya, bergelar orang yang Islam, ya, dengan asbab adanya pedagang-pedagang Arab datang ke tanah Melayu. Dan nampak tak pengaruh para Meswara bila Islam, semua rakyatnya semua Islam. Itu abad ke-15 lah, Nabi hidup abad ke-7 atau ke-6, kan? Tapi itulah katanya, Nabi cuba sedaya upaya untuk dakwah pemimpin Quraisy ini supaya pengaruhnya dapat mempengaruhi rakyat atau pengikutnya. Bukan senang lah sebenarnya. Sebab itu ketika Nabi sedang sibuk itu, tiba-tiba Abdullah ibnu Umi Maktum tadi itu, yang buta tadi, yang tak tahulah Nabi sedang buat apa, kan? Dia datang untuk jumpa Nabi. Jadi Nabi tengah sibuk, tiba-tiba macam bahasa kita lah, menyampuk. Tahu menyampuk, kan? Tiba-tiba datang, masuk interrupt, kan? Orang tengah bercakap. Kalau tuan-tuan kan, tengah syok-syok borak, tiba-tiba kawan-kawan, ada kawan tiba-tiba datang, kau cerita pasal apa, apa kita buat? Apa hal kau ni? Kenapa kita punya reaksi, kan? Spontannya biasanya kalau kita tengah syok-syok bercakap, tiba orang potong cakap, kan? Lepas tu dia cakap pula out of topik. Takkan kita nak senyum, kan? Biasa reaksi manusia dia akan, apa hal, kan? Itu kalau ni contoh anak-anak kita. Ada anak dia tak kisah, tapi ada anak dia busybody. Mak ayah cakap apa, dia suka menyampuk. Contoh, kan? Kata kau ni menyampuk cakap orang tua-tua. Betul tak? Kita selalu cakap macam tu, kan? Mungkin mak ayah kita dulu, kita ni jenis busybody, kan? Mak ayah kita tengah bercakap tu, kau ni apa menyampuk orang tua bercakap, kan? Kan betul tak? Orang tua kita cakap macam tu, kan? Macam tu lah maknanya. Cuma Nabi tak adalah kata menyampuk ke orang tua cakap, tak ada lah. Cuma reaksi muka Nabi, tu Ibnu Umi Maktum tahu tak? Dia tak tahu sebab dia buta, dia tak nampak. Jadi Nabi tengah bercakap dengan Abu Jahal. Tengok Abu Jahal ni macam nak masuk Islam, macam ni gaya je tu, kan? Macam was-was ni, kan? Jadi kita tengah semangat ni dakwah Abu Jahal. Contohlah, saya bagi gambaran, kan? Tiba-tiba dia masuk, Nabi macam ni lah, kan? Rasa macam terganggu. Dan Nabi masam muka pada dia dan berpaling ke arah pemimpin Quraisy. Mungkin benda tu adalah reaksi spontan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Bukanlah niatnya nak kata kau tunggu sekejap lah, kau dah Islam dah, kau tunggu kejap ni, aku nak dakwah ni orang yang nampak macam gaya nak masuk Islam dah ni. Betul tak saya cakap tu, kan? Macam itulah gambaran untuk kita faham lah. Tapi benda itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak macam remeh, tuan-tuan. Kalau kita rasa benda tu simple je, tak ada apa pun, kecil je benda tu, kan? Tapi bagi Rasulullah itu adalah satu benda yang besar. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah ini special pada Nabi untuk menegur dan membetul keadaan. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala turun surah ini, maka Nabi SAW sedar akan kekhilafan itu. Maka Nabi pun bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon ampun dan mohon maaf kepada Abdullah ibnu Umi Maktum. Itulah dia. Jadi lepas tu sangat rapatlah beliau baginda. Jadi itu nampak macam kita cerita tu supaya kita tidak menganaktirikan sesiapa lah sebenarnya. Itu pengajaran dia lah, kan? Tidak mendiskriminasikan sesiapa walaupun macam mana keadaan dia pun, ya. Itulah. Kemudian Allah tegur Nabi ni agak banyak juga, dalam 11 ayat. Ayat pertama, kedua saya dah sebutkan tadi. Ayat ketiga Allah cerita, ayat 3 dan 4, wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. Allah kata, mudah bahasanya, engkau tahu tak dia datang tu sebab apa? Kau tahu tak dia datang sebab apa, wahai Muhammad? Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, kemungkinan besar dia datang itu untuk membersihkan dirinya, membersihkan hatinya dengan pelajaran agama yang akan didapat daripada kamu, wahai Muhammad. Nampak, kan? Maknanya dia datang tu bukan datang tu saja-saja. Dia datang untuk yazzakka. Dia macam perkataan zakat. Zakat, kita bayar zakat, ujung tahun kita bayar zakat pendapatan. Maknanya apa tujuan? Tujuan nak membersihkan harta. Jadi perkataan zakat tu ni dia punya kata asal,
yazakka. Cuma yazakka ni umum lah, maknanya membersihkan hati daripada kejahilan. Sebab adanya ilmu itu akan membersihkan manusia daripada kejahilan. Sebab itu Allah SWT bagi tahu Nabi begitu. Maknanya Allah SWT bagi tahu Nabi SAW untuk tujuannya Abdullah datang tu bukan saja-saja datang tu, dia nak membersihkan hati dia dengan ilmu Al-Quran yang akan dia dapat daripada kamu. Au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra, ataupun dia datang itu untuk yadhakkar. Apa makna yadhakkar? Tazkirah. Selalu Ustaz sebut, bila nak ceramah Ustaz akan sebut ayat muqaddimah Ustaz, wa dhakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saya suka sebut ayat tu sebab ayat tu adalah ayat yang kena sangat dengan kita, iaitu berilah kamu peringatan, tazkirah. Kita selalu sebut tazkirah maghrib, tazkirah subuh. Yang kita faham tazkirah tu ceramah kan? Ceramah. Tapi tazkirah sebenarnya bukan ceramah maksud dia. Tazkirah maknanya adalah reminder, peringatan. Sebab itu dekat sini Allah kata orang-orang yang nak datang kepada engkau ni, dia datang bukan sahaja, dia datang tu nak dengar peringatan. Nak dengar peringatan daripada engkau. Mudah-mudahan dengan peringatan itu fatanfa'ahu dzikra, memberi manfaat daripada tazkirah itu, memberi manfaat untuk diri dia. Sebab itu Allah SWT ingatkan begitu. Maknanya datangnya Ibnu Ummi Maktum bukan saja-saja. Mungkin kau rasa macam mengganggu, tetapi dia datang bukan mengganggu. Dia datang tu nak dapat sesuatu yang bernilai, yang dia tak boleh dapat dekat tempat lain. Dia hanya boleh dapat daripada engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi itu teguran Allah lah. Kemudian ayat yang kelima, amma man istaghna. Yang ini Allah cerita tentang keadaan pemimpin-pemimpin Quraisy itu. Amma man istaghna, adapun orang-orang yang rasa diri mereka cukup, rasa diri mereka hebat. Sebab apa Allah kata mereka rasa diri mereka hebat? Sebab mereka ada kuasa, mereka ada pengaruh, dan mereka ada kekayaan. Sebab itu Allah kata kat sini man istaghna. Istaghna dalam bahasa Arab maknanya orang yang rasa diri dia perfect, rasa diri dia sempurna sebab ada kuasa dan dia ada kekayaan. Ya, itu Allah tak sebut kafir tau sini. Allah tak sebut, Allah cuma sebut orang yang rasa diri dia hebat, iaitu pemimpin Quraisy itulah yang saya sebutkan nama-nama dia tadi tu. Fa anta lahu tasadda. Orang yang rasa diri dia hebat, rasa tak perlu pun kepada Islam, tapi Nabi bersungguh-sungguh dakwah pada mereka lah. Kita pun tahu Nabi ni husnuzan orangnya, sangka baik. Tapi Allah kata orang yang rasa diri dia hebat, tak perlu pun pada Islam, fa anta lahu tasadda. Anta tu kamu, merujuk pada Rasulullah, kamu bersungguh-sungguh melayan dia. Kan? Mereka yang rasa diri mereka hebat, kalau dakwah pun masuk tinggal kanan keluar tinggal kiri, kan? Abu Jahal dan sebagainya. Itu yang Nabi bersungguh-sungguh berdakwah pada mereka. Kan? Itu Allah tegur Nabi lah. Wa ma 'alaika alla yazakka. Nak menunjukkan apa? Yang ini, ayat ini nak supaya Nabi tak rasalah itu satu kemurkaan yang besar daripada Allah. Cuma Allah SWT bagi tahu wa ma 'alaika alla yazakka. Kalaulah mereka itu tak Islam, kalaulah mereka itu tak bersihkan diri mereka daripada kekufuran, engkau tak salah apa pun. Engkau dah sampai kan? Macam kita kan berdakwah. Bila kita berdakwah, macam kita, alhamdulillah, orang yang Islam beriman ni tak ada masalah. Kita dengar, kita cuba nak amalkan. Contoh kalau kita berdakwah pada orang bukan Islam, kita tak boleh nak paksa dia masuk Islam, sebab hidayah tu milik Allah. Adakah kita akan rasa kecewa sangat kalau kita dah dakwah-dakwah, kita niat kita supaya orang tu Islam, tapi dia tak Islam juga? Adakah kita sepatutnya kita rasa kecewa ke, rasa hampa ke, rasa apa? Tak sepatutnya, sebab kita dah sampai, kita dah sampaikan mereka tak Islam, itu mereka dengan Allah. Begitulah Allah tegur Nabi. Maknanya macam mana kau dakwah juga pada Abu Jahal, pada kuncu-kuncu dia tu, tapi kalau mereka tak masuk Islam juga, itu bukan salah kau. Kau tak perlu rasa berdosa pun. Nampak tak? Allah kata gitu. Jadi menunjukkan Nabi tak perlulah berdakwah tu tak masalah, tapi jangan sampai mengenepikan sahabat-sahabat yang lain, ya. Ayat yang ke-8, ke-9 dan ke-10 itu adalah ayat berlawanan daripada ayat ke-5 dan ke-6 dan ke-7 tadi, ya. Ayat berlawanan.
Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang-orang yang datang kepada engkau, yas'a, mereka itu bersungguh-sungguh, struggle datang pada engkau. Merujuk kepada siapa? Ibnu Ummi Maktum. Merujuk kepada orang buta itu tadi. Bayanglah orang buta sekarang, kalau orang buta dia ada tongkat, dia boleh pakai tongkat yang special warna putih tu. Tapi kalau zaman Nabi SAW, mana ada tongkat? Mungkin dia datang tu meraba-raba nak datang mencari Nabi SAW kan. Untuk dapatkan apa? Mendapatkan setitis ilmu daripada Nabi. Sebab itu Allah SWT bagi tahu begitu. Orang yang bersungguh-sungguh datang kepada engkau, wa huwa yakhsha, dan confirm dah dia tu orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dah memang confirm dah dia beriman kepada Allah. Fa anta anhu talaha. Dia kalau dalam Al-Quran, Allah kat sini Allah menggunakan anhu. Anhu ni dia benda yang negatif tau. Dia benda negatif. Fa anta anhu talaha. Yang orang yang dah confirm Islam, yang dah takut pada Allah, yang dah memang sah-sah datang nak dapatkan ilmu, kamu berlengah-lengah melayan dia. Kamu berlengah-lengah melayan dia. Kan? Nabi bukan tak nak layan Ibnu Maktum, cuma Nabi nak layan orang ni dulu, kemudian kejap lagi baru layan yang buta ni tadi. Itu Allah tak suka sebenarnya. Faham Jadi tadi kalau kita tengok tuan-tuan, puan-puan, ayah dan bunda sekalian, dari segi berlawannya ayat tu tadilah, amma man istaghna lawan dengan wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Fa anta lahu tasadda tadi, Nabi sungguh-sungguh layan orang musyrikin, lawan dia fa anta anhu talaha, Nabi berlengah-lengah melayan Ibnu Ummi Maktum. Jadi kita nampaklah di situ Allah buatkan perbandingan dua golongan ya. Boleh faham itulah maknanya Allah tegur Nabi, bukan kerana Allah murka, tetapi untuk membetulkan keadaan. Kalla innaha tazkirah. Kalla ni adalah teguran terakhir. Kalla maknanya jangan buat lagi. Itu maksud yang mudah faham. Kalla, jangan buat lagi. Jangan buat lagi lah, Allah kata gitu. Macam kita kan, nak tegur anak ke kan, kata kita cakap Melayu dia tak faham kan, cakap Arab. Kalla. Apa mak? Terus taubat nasuha budak tu. Kan? Saja saya gurau tengok orang kantuk-kantuk. Jadi kan dengan Ustaz Tazkirah. Okey. Jadi kalla. Jangan buat. Don't do it again. Putih kan? Jangan buat lagi. Dia tak faham cakap putih, tak faham cakap Jawa, tak faham cakap Arab. Kalla innaha tazkirah. Kalau tak insaf juga tak tahulah. Kalla ni maknanya jangan buat. Dia kalla ni ada banyak maksud tuan-tuan. Kita belajar banyak kan sebelum ni. Banyak dah Ustaz ajar surah sebelum ni. Kalla tu memang banyak maksud. Ada jangan derhaka pada Allah, jangan buat begitu, jangan ulang. Jadi dia ayat dia bergantung kepada situasi ayat tu. Ada perkataan dia pendek je, kalla, dia 3 huruf je, kaf lam alif. Tapi makna dia tu mengikut situasi, ikut konteks cerita atau situasi ayat itulah, keadaan dia, apa peristiwa dia ya. Innaha tazkirah, sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan itu adalah satu peringatan. Tazkirah. Jadi jangan kau ketepikan. Kalau orang tu nak ilmu, terus bagi. Jangan mentang-mentang dia dah Islam, kau tolak dia tepi, kau sibuk layan orang musyrikin. Itu Allah nak betulkan situ. Sebab Al-Quran itu adalah mukjizat yang Allah turunkan kepada semua orang. Memang Al-Quran ini sebenarnya turun pada semua orang, tak kira Islam atau tidak ya. Tetapi sudah tentu kalau orang tu dah sah dia beriman, maknanya orang yang dah beriman itulah yang kita kena utamakan. Sebab mereka dapat tu, tujuan mereka memang untuk membersihkan hati mereka. Sebab itu Allah SWT ingatkan Nabi begitu. Innaha tazkirah ya, peringatan dan juga pengajaran. Faman sya'a dzakarah, Allah kata sesiapa yang hendakkan kebaikan, sesiapa yang nakkan kebaikan untuk dirinya, zakarah, maka dia dapat mengambil pengajaran daripada Al-Quran itu. Maknanya kalau dia nak kebaikan, maka daripada kebaikan itulah dia akan mendapat. Dan kebaikan itu dia boleh dapat daripada mana? Kebaikan itu dia boleh dapat daripada Al-Quran.
Macam kita kan, nak jadi orang baik, kita nak belajar. Nak jadi orang baik ni kita kena belajar lah. Macam mana nak jadi orang baik? Nak dapat ilmu nak jadi orang baik ni kat mana? Quran lah. Macam mana nak contoh tauladan akhlak Nabi, macam mana nak jadi contoh tauladan Nabi macam ni kan. Kata tak, jangan masam muka dengan orang kan. Bila kita jumpa orang, kita kena senyum, kita kena ramah. Kadang orang cakap, ustaz muka saya dah memang macam ni ustaz, daripada lahir-lahir dah keruk macam ni, dah buat macam mana? Kan tak macam ustaz dia senyum selalu kan. Kadang-kadang orang tegur saya, mana-mana saya pergi kan, tegur, itu saya tahulah tu, ni saya tahu, ni jemaah, saya tahulah jemaah surah mana semua kan. Macam saya hantar anak saya sometimes hari tu Isnin, semua orang tegur saya tu. Satu sebab muka saya ada dekat naik bukit sometimes tu. Satu lagi, saya tahu, ni jemaah surau ni, ada Sri Sarjana pun ada, Syukuria Atas pun ada. Dia tegur tu saya tahulah, ni kat mana? Hussein On, okey lah. Jadi banyak yang anak-anak yang sama dengan anak saya tu, jadi dia orang tegur, jadi kita kenal lah kan. Jadi kena beramah dengan orang, jangan masam muka, sebenarnya. Itu sebenarnya pengajaran dia tu. Jadi kita nak jadi orang yang baik, sebab itu kita, apa orang kata, nak belajarnya daripada Al-Quran lah. Sebab itu kita selalu dengar ayat-ayat Quran ni dah akan membentuk peribadi kita, akhlak kita kan. Sebab semua dalam Al-Quran semua ada. Apa nak? Akidah ada dalam Quran, syariat dalam Quran, akhlak dalam Quran, semua dalam tu. Semua satu per tiga kan, semua ada dalam Al-Quran, complete. Kan, kalau nak baca 1/3 Al-Quran, baca surah apa? Al-Ikhlas. Baca 3 kali, complete Quran. Tadarus. Tadarus Quran 3 Ikhlas, habis kan. Korang selalu baca Yasin malam Jumaat tu, tahlil kan, 3 kali Qul huwallah, habis Quran semua, complete. Sebab apa? Sebab 1/3 Al-Quran tu adalah akidah kan. Surah Ikhlas tu menceritakan apa? Tentang mengelakkan daripada syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu namanya Al-Ikhlas. Ikhlas bukan ikhlas buat kerja tak harap balasan, bukan. Ikhlas maknanya tidak mensyirikkan Allah, tidak mempersekutukan Allah. Sebab itu dalam surah Ikhlas tu tak ada perkataan ikhlas pun. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, tak ada ikhlas pun tu. Macam Fatihah juga kan. Mana ada perkataan Fatihah dalam Alhamdulillahirabbil alamin sampai walin, tak ada. Itu unik dia. Itu antara surah yang unik lah. Perkataan tu tak ada dalam tu, menunjukkan dia satu surah yang begitu hebat lah, ya. Baik. Fi suhufim mukarramah, dalam lembaran-lembaran. Suhuf ini adalah kata jamak. Suhuf ini kata jamak, plural, daripada perkataan sahifah. Sahifah ini, kalau bahasa modernnya, surat khabar kita, newspaper lah, surat khabar. Ya, kawan kita baca surat khabar ni lah, kita baca internet lah, biasa e-newspaper lah kan. Jadi suhuf ini kata jamak daripada sahifah. Tapi suhuf dalam Al-Quran memang dia tak syak lagi lah, dia memang fokus kepada Al-Quran lah. Maknanya suhuf maknanya lembaran-lembaran suci Al-Quran. Lembaran-lembaran suci Al-Quran, yang mana sifat Al-Quran itu apa? Mukarramah, yang dimuliakan. Sebab itu Quran ni kita jaga, kita letak Quran kan, tak rehal atau apa semua, letak dekat rak apa semua kan. Tapi kalau letak rak jangan tinggi-tinggi sangat, nanti orang nak capai susah. Macam ni okey lah, just nice lah surau Sri Sarjana kan. Orang letak tinggi-tinggi, dia jadi perhiasan nanti. Cantiknya Al-Quran tu, warna-warni, colourful. Tapi nak pegang susah, tinggi sangat tak sampai. Jadi jangan jadi Al-Quran tu sekadar perhiasan sajalah. Ya, itu dia. Jadi kita kat rumah kita letak Quran ni, cantik Al-Quran ni, saya beli warna-warni Quran ni kat rumah saya kan. Jadi kita kena ambil dan baca, barulah dia manfaat. Sebab itu kita letak kedudukan dia tinggi, mukarramah. Marfu'atin mutahharah, begitu juga. Marfu'ah pun lebih kurang maksud sama, iaitu tinggi keadaan martabatnya. Bukan hanya tinggi diletakkan di atas rak itu, tetapi tinggi ni memang tinggi kedudukan dia. Sebab Al-Quran ni datang daripada atas kan, daripada Lauh Mahfuz, daripada Arash Allah, semua turun ke Lauh Mahfuz secara sekaligus, kemudian barulah turun ke langit dunia juga, kemudian baru turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, step by step kan, ansur-ansur selama lebih kurang 23 tahun gitu. Jadi itulah dipanggil marfu'ah, yang diangkat darjatnya, mutahharah, yang suci daripada sebarang kekurangan. Al-Quran tidak ada kekurangan. Kita buka saja Al-Quran,
surah Al-Fatihah sebagai kuncinya, ya. Kemudian surah Al-Baqarah, ya. Buka aja Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Buka saja Quran, mukadimah dia kata apa? Inilah satu-satunya kitab yang tidak ada syak padanya, tidak ada cacat celanya. Kan kita biasa baca buku yang biasa-biasa pun, hatta buku-buku agama pun, biasa kita tengok dekat depan mesti dia akan bagi tahu kata pengantar dia. Dia cerita pasal mukadimah, dia cakap sekiranya buku ini ada kekurangan maka bolehlah tegur, ataupun sekiranya ada kekurangan maknanya ini bukanlah satu buku yang sempurna. Biasanya penulis akan cakap begitu. Seorang penulis yang tawaduk, yang merendah diri, dia tak akan kata buku dia perfect. Dia akan sebut sekiranya buku ini ada kekurangan, mohon maaf atas segala kekurangan, kerana ini adalah kelemahan saya sebagai penulis, sebagai manusia. Itu manusia kalau buat buku, dia tak kata buku saya ni mesti digunakan, siapa tak guna berdosa. Tak ada penulis yang buat macam tu. Saya biasa buat buku, saya tahu tak ada. Kita tahu buku kita tu tak sempurna pun, cuma itulah manfaat yang kita boleh bagi pada masyarakat. Kita buat buku dan sebagainya, kan. Itu macam saya lah, ahli akademik macam itulah, buat buku, ya. Tapi kita tak akan kata buku kita perfect pun. Kalau tak baca pun tak apa, tak kisah. Kan, sebab kita pun malu nak orang baca buku kita, takut salah pula fakta dalam tu. Tapi nak tak nak kita kena bagi juga sumbangan pada masyarakat. Itu dia, contohlah kan. Tapi Al-Quran Allah tak kata pun sekiranya dalam ayat-ayat Quran ni ada kekurangan, bolehlah kamu edit suka hati kamu. Ada tak? Tak ada. Sebab Allah kata la raiba fi, no doubt, tak ada syak padanya, tak ada kekurangan. Bukan setakat tak ada kekurangan, hudal lil muttaqin pula, menjadi guidance, panduan kepada orang-orang yang bertakwa. Sebab orang bertakwa ini, apa tempat dia? Syurga tempat dia. Inna lil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang bertakwa adalah tempatnya syurga. Sebab itu bila kita dengar khutbah Jumaat, rukun sah khutbah Jumaat ittaqullah. Kalau tak sebut dalam bahasa Arab, tak sah khutbah Jumaat, tak sah salat Jumaat. Ittaqullah tu kena sebut bahasa Arab, tak boleh sebut bahasa Melayu je. Bertakwalah kamu pada Allah. Sebab itu kita baca teks. Saya pun nanti hujung bulan kot saya datang, insya-Allah, ya. Jadi maknanya mesti baca teks. Sebab apa? Kita takut. Macam hari tu entah viral apa tah, masjid dekat dengan USIM, tapi bukan dalam USIM, masjid di luar USIM tu, Masjid Bandar Baru Nilai. Dulu kami tak ada masjid dalam USIM, sekarang dah ada dalam masjid. Masjid dah ada kat USIM, so pelajar-pelajar semayang kat dalam lah. Dulu tak ada, kita orang semayang kat luar Masjid Bandar Baru Nilai. Baru-baru ni kan ada viral, saya rasa tuan-tuan pun dapat kot. Siapa yang solat Jumaat sekian-sekian hari bulan, sila qada semula. Sebab apa tak silap saya, selawat ke tertinggal ittaqullah apa disebut dalam tu. Sebab selawat pun satu benda yang mustahak juga disebut, ataupun doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, itu memang rukun tau. Kalau tak sebut tu memang tak sah. Ittaqullah salah satu, tu yang paling penting. Selawat, kalau tak sebut benda-benda ni. Sebab itu kadang-kadang ada khatib yang dia syok sendiri, dia baca teks, dia tak nak baca teks, dia buat sendiri saja. Jadi itu bahayalah. Kalau dah biasa tu okey, tapi kadang-kadang kita ni manusia kan, tak sempurna. Bila kita tak baca rukun dia tu, tertinggal, khutbah kita syok macam mana, sedap macam mana pun, tak sah, buat penat dia. Dia jadi tazkirah macam Ustaz pagi ni je lah. Tak sah, sembahyang Jumaat penat, kena qada balik sembahyang Jumaat. Tu bahayanya. Jadi khatib jangan nak buat syok sendiri lah. Kan? Saya biasa memang saya pakai teks, saya pun tak ada idea kalau nak cakap terus macam tu, ceramah lain. Khutbah ni kita kena ikut betul-betul dia punya syarat dia tu. Kalau tidak memang menyebabkan seluruh jemaah tak sah, kita tanggung dosa. Kan? Bukan nak cerita syok aku pandai khutbah, tak. Bukan itu masalahnya. Itu bukan poinnya. Tapi Alhamdulillah ramai sekarang asatizah dah faham benda ni. Kalau dulu-dulu lah, saya rasa masa saya kecil-kecil dulu, memang ramai asatizah yang kita faham ilmu dia tinggi, ya. Tapi itulah, kadang-kadang baca khutbah sampai pukul 2.30, sekolah 2.30 nak masuk. Orang dah tengok jam dah ni, bila nak habis. Tok Imam ni lamanya. Dulu-dulu lah, saya tak nak sebut lah kat mana tempat tu. Tapi memang lama, syok sendiri betul yang baca khutbah tu. Tak boleh macam tu, kita kena faham. Hari Jumaat kecuali lah cuti ke, tak apa dia juga. Cuti-cuti pun orang nak cepat balik weh. Kan? Yang saya sendiri pun baca khutbah tak nak lama-lama. Saya tak suka baca khutbah lama-lama ni. Sebab sunnah Nabi baca khutbah pendek, baca ayat panjang. Tapi sebab kita sekarang nak sekolah, khutbah pendek, ayat pendek, tak apa, tak payah panjang. Tak ada masalah. Macam tu. Tu dia. Sorry lah membebel pula.
Tapi untuk peringatan lah, maklum lah kan, tuan-tuan kan setahun jagung lagi ni khutbah jemaah kan. Jadi Alhamdulillah saya yakin imam-imam kita faham lah, insyaAllah, khatib-khatib kita kan. Baik, bi'aidi safarah. Quran tu daripada dekat mana? Siapa yang mengawasi Al-Quran ini? Sudah tentu dengan kuasa Allah SWT. Tapi bi'aidi, aidi ni asal maknanya dia tangan. Bi'aidi safarah, berada dalam tangan malaikat-malaikat. Tapi tangan di sini bukanlah makna tangan betul. Tuan-tuan tahu tangan malaikat macam mana? Mana tak tahu? Tak tahu, tak pernah jumpa. Ustaz, saya pernah mimpi malaikat, Ustaz. Itu jaga sikit tu. Kan takut dia iktiraf jadi wali belakang. Bahaya tu orang sekarang ni kadang. Oh, mimpi tu, mimpi ni. Orang suka tanya saya. Saya pun tak tahu nak jawab apa kan. Ustaz, saya mimpi kan. Dia tanya saya ni semua macam tahu semua je. Saya kata tak tahulah, buat tak tahu sudah. Saya katanya. Saya malas kadang kita nak layan-layan benda-benda macam ni. Jadi malaikat ni, cuma dalam Al-Quran Allah sebut malaikat ni ada sayap. Ada sayap 2, 3, 4. Mathna wa thulatha wa ruba'. Ada disebut. Itu bukan ayat poligami tau. Sahaja poligami disebut itu juga. Tapi malaikat pun ada disebut juga. Mathna wa thulatha wa ruba'. Dhi ajnihatin disebut dalam Quran. Tapi tak ingat surah apa, saya lupa, minta maaf. Ya, tapi memang disebut. Sayap malaikat ni ada 2, ada 3, ada 4. Sayap malaikat Jibril sekali dia kibas sayap dia, boleh tertutup seluruh muka bumi. Punya besar tak besar sayap tu kan. Subhanallah. Tapi memang malaikat ini digambarkan begitu. Tetapi kalau orang-orang Kristian, mereka menggambarkan malaikat ni, kalau kita Google kan, bila type je angel ke apa, nanti dia akan keluar kepala manusia, badan kuda, lepas tu ada sayap. Pernah nampak tak gambar tu? Pernah nampak tak? Kan ada kadang-kadang kita Google kat internet tu. Tu jangan kita percaya, oh macam ni malaikat gitu, you percaya kan. Jangan. Sebab dalam Quran Allah tak pernah sebut pun malaikat tu rupa separuh manusia, separuh binatang, tak ada. Cuma disebut malaikat tu ada sayap je. Itu kita kena hati-hatilah kat situ. Cumanya saya nak bagi tahu, safarah itu kalau dalam bahasa Arab moden, safarah ini duta, ambassador, duta. Dia macam duta lah, duta-duta Allah. Tapi duta ini bukanlah maknanya menunjukkan Allah tu ada kekurangan, tidak. Ini sebagai Allah memerintahkan mereka sebagai makhluk Allah untuk melakukan tugasan-tugasan itu. Sebab itu disebut safarah. Safarah macam musafir. Macam musafir. Kalau tuan-tuan pergi kedai kan, kalau kita bungkus makanan, ni saya ajar bahasa Arab sikit lah. Kita nak bungkus makan, selalu kita kata apa? Tapau kan. Tapau lah, nak buat tapau ke nak bungkus ke. Bahasa Arab dia apa? Bahasa Arab dia safari. Bukan safari legun tau. Safari. Safari ni makna bungkus. Bungkus. Jadi kalau lepas ni pergi kedai restoran apa, banyak restoran depan tu lah. Dulu saya datang hutan semua. Sekarang dah macam-macam restoran kat depan tu. Cakap, saya nak safari boleh? Sini tak ada jual safari lah. Safari tu bungkus maksud dia. Sebab itu safari ni macam kita bermusafir, kita bawa. Itu bahasa Arab dia safari. Sinfaraya. Sebab safar kan. Kiramim bararah. Ini lagi azan. Ada lagi sikit Kiramim bararah, sifat malaikat juga, iaitu kiram. Ni pun kata jamak juga, kiram. Karim, daripada perkataan karim. Malaikat ini adalah golongan yang mulia di sisi Allah SWT. Kiram. Bararah, apa bararah? Bararah ni dia asal daripada perkataan Al-Bar. Dulu ada menteri, dulu nama Said Hamid Al-Bar. Biasa orang keturunan Said lah, dia ada Al-Al kan. Bar tu apa makna bar? Bar tu maknanya orang yang baik. Orang yang baik masuk bar tu. Jadi bararah ni kata jamak dia. Kata jamak dia, makna malaikat ini adalah orang-orang yang baik. Orang pula malaikat. Malaikat ni golongan yang baik. Bararah. Bararah ni maknanya yang baik. Sikit lagi boleh lagu Qutilal insanu ma akfarah. Ini Allah bagi tahu, binasalah manusia-manusia yang betapa besar kekufurannya. Kalau manusia itu kufur kepada Allah, maka Allah kata qutila. Qutila ni kalau ikut bahasa asal, makna qutila ni dibunuh tau. Qatala ni bunuh. Macam kes apa baru ni Iran apa kan, yang USA bunuh apa ni kan, perisik Iran apa nama, tak tahu, saya pun tak baca sangat, tapi saya tengok-tengok gitu je lah. Itu dipanggil qatal dalam bahasa Arab. Qatal ni bunuh. Tapi di sini Allah menggunakan perkataan qutila, maknanya dibunuh. Di situ bukan Allah kata Allah bunuh dia orang ni, tak. Allah menghina dia orang. Maknanya Allah kata binasalah orang-orang yang sangat dahsyat kekufurannya. Itunya Allah yang memberikan gambaran bahawa betapa hinanya orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi saya rasa cukuplah setakat itu dulu. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan sambung lagi ayat ke-18 surah Abasah. Tolong tanda ya PA. Baik, itu saja kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.